Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, Tersesat Kebatilan Gerakan New Age, tulisan Ustaz Ahmad Iqram Muhammad Nur. Jadi kita bincang dah habis bab dulu, bab kepercayaan dan amalan New Age ni. Sekarang kita nak bincang agama New Age pula dah. Senarai agama New Age. Pertama, Scientology. Scientology adalah satu gerakan agama baru yang terbina di atas kepercayaan yang bersifat kebatinan. Sifat batin yang diadunkan dengan science fiction. Setiap elemen-elemen New Age telah diberi penafsiran yang bersifat science fiction. Agama ini mempercayai bahawa manusia pada asalnya adalah makhluk asing spiritual. Seumpama roh yang bersifat abadi disebut sebagai detan. Bacanya ruh lah, sebagai ruh ada detan, yang datang ke bumi sekitar 75 juta tahun dahulu dah, 35 juta tahun dahulu dah. Detan dipercayai terperangkap dalam tubuh fizikal berupa manusia dan telah melupai hakikat sebenar tentang dirinya. Hakikat dirinya tu lah dah. Baca maya dan ilusi lah, dah terperangkap dalam dunia maya ni dah. Bukan internet dia maya, dunia hak kita nampak ni maya dah, dan ilusi mengikut mereka lah dah. Penganut-penganut Scientology percayai bahawa detan, macam setan punya detan yang wujud dalam bentuk spiritual dan bersifat abadi ini mengalami kehidupan yang berulang-ulang, sama seperti konsep reinkarnasi dah. Hal ini menjadikan kepercayaan Scientology mempunyai persamaan dengan kepercayaan agama yang berasal daripada benua India seperti agama Hindu, Buddha dan Jaina, yang terus sama mempercayai konsep kewujudan spiritual berupa roh yang abadi serta kitaran reinkarnasi dah. Mati tu masuk dalam anjing dah, beruk dalam lembu macam-macam dah. Agama ini telah dimulakan oleh seorang penulis cerita science fiction bernama L. Ron Hubbard. Cerita science fiction L. Ron Hubbard pada tahun 1950 lagi melalui penerbitan bukunya Genetics, The Modern Science of Mental Health, yang menghuraikan tentang konsep dan praktis pseudo-scientific. Praktis sains tipu dah. Yang dikenali sebagai Dianetics, menyamai amalan hipnosis ni ada, amalan pukau dah. Ada gambar dia L. Ron Hubbard. Dianetics di sini di sisi mereka adalah konsep yang menyatakan bahawa minda manusia perlu melalui proses auditing, menggunakan sejenis alat untuk membuang segala memori-memori buruk, pengalaman kesakitan dan trauma daripada masa lalu ataupun kehidupan lampau yang masih melekat dalam minda manusia. Jadi, proses auditing alat untuk buang segala memori buruk. Mereka percaya memori-memori buruk, pengalaman kesakitan dan trauma ini dipercayai akan mengakibatkan ketidakseimbangan minda. Minda dia tak seimbang lah, ada memori buruk lah. Yang seterusnya akan memberikan kesan buruk pada fizikal dan emosi seseorang. Bila seorang penganut Scientology ini telah berjaya menyingkirkan semua memori-memori buruk dan pengalaman kesakitan serta trauma masa lalu ini, maka penganut Scientology tersebut akan dianggap sebagai clear dan tidak lagi memiliki apa-apa yang menghalangnya untuk memajukan detan atau kewujudan spiritualnya ke peringkat lebih tinggi untuk mencapai pencerahan. Ada bangunan sana ni, gereja Scientology, ada gereja dia dah. Gambar salib juga dah. Seorang penganut Scientology yang berstatus clear boleh meningkatkan lagi tahap keupayaan detan mereka, roh mereka melalui gereja Scientology dengan mengikuti kursus-kursus tertentu yang telah disediakan. Kursus-kursus ini walau bagaimanapun berkos antara ribuan hingga puluhan ribu dolar Amerika Syarikat. Justru ahli-ahli pengikut gereja Scientology kebiasaannya akan menghabiskan puluhan hingga ratusan ribu dolar Amerika Syarikat untuk meningkatkan tahap keupayaan detan mereka, roh mereka. Dan hal ini telah memberikan keuntungan lumayan kepada gereja Scientology dah. Masalah orang percaya dah. Kaya raya dia dah. Gereja Scientology adalah gerakan agama baru yang sangat kontroversi dah. Gereja ini selain daripada lihat sebagai kultus suci lah yang menjana keuntungan lumayan hasil mengeksploitasi ahli-ahli mereka, turut dilihat sebagai sebuah organisasi yang manipulatif serta bersifat agresif juga Manipulatifnya gerakan gereja Scientology ini adalah kerana mereka seringkali mensasarkan golongan-golongan selebriti yang berprofil tinggi. Pandai je tarik orang-orang selebriti
untuk direkrut menjadi ahli. Ini adalah demi menarik minat lebih ramai individu untuk menjadi ahli mereka. Hasil daripada pengaruh selebriti tersebut ni. Antara selebriti ternama yang menjadi ahli serta ikon kepada kultus ajaran gereja Scientology ini adalah pelakon kacak Tom Cruise. Tom Cruise. Terlibat dan pelakon legenda John Travolta. Selain itu, gerakan kultus ini juga terkenal dengan sikap agresif mereka terhadap siapa sahaja yang mengkritik mereka. Mereka akan menyerang kembali individu yang mengkritik mereka itu sama ada melalui tindakan undang-undang atau dengan mencari-cari kesalahan peribadi individu. Individu pengkritik mereka tersebut yang mengaibkan untuk didedahkan pada umum demi menjatuhkan reputasi individu tersebut. Tu takut dah. Habis dah. Tu Scientology. Agama New Age ni Scientology. Kedua dah. Ekanda adalah satu pergerakan agama baru diasaskan oleh Paul Twitchell pada tahun 1965. Ajaran ini juga berteraskan sinkretisme, gabungan adunan dalam amalan kerohanian agama-agama di India dan amalan New Age. Paul Twitchell merupakan warga negara Amerika Syarikat. Twitchell dikatakan mula mengkaji beberapa gerakan rohani dan menjadi seorang pembaca yang gemar kepada buku-buku kerohanian, falsafah, agama dan mistikisme. Pada tahun 1950 merupakan tahun permulaan beliau membuat pencarian keagamaan. Beliau mula menyertai ajaran New Age dari Premananda Giri's Self-Realization Church of Absolute Monism, satu cabang dari ajaran Self-Realization Fellowship, gerakan yang diasaskan oleh Paramahamsa Yogananda. Pada masa yang sama, Twitchell juga terlibat dalam ajaran Scientology yang diasaskan oleh L. Ron Hubbard. Dikatakan beliau mula berhubung antara satu sama lain sekitar 1915 lagi dah. Pada Oktober 1955 di Washington DC, Twitchell dikatakan bertemu dengan seorang guru kerohanian dari aliran rohani satsang yang bernama Kirpal Singh. Bukan Kirpal Singh lebih kurang. Rohani satsang merupakan inovasi pecahan dari aliran Sikh. Rohani satsang ni. Kirpal Singh itu sendiri merupakan seorang yang berbangsa Punjabi dah. Amalan yang dilakukan oleh rohani satsang berbentuk seperti ajaran surat Sab Yoga atau Sanmat. Beliau membuat pemerhatian pada aliran kerohanian rohani satsang walaupun beliau tidak menyertai ajaran tersebut. Oleh kerana beliau memiliki tali persahabatan dengan L. Ron Hubbard, pengasas Scientology, maka beliau telah menyertai gerakan itu pada tahun 1956 hingga 1959, 3 tahun. 4 tahun, gitulah. Pada akhir 1984, beliau berpindah ke selatan San Diego di mana Twitchell mula memberikan kuliah pertamanya tentang ajaran Ekanda. Yang disebut sebagai teknik bilocation, yang kemudiannya dikenali sebagai soul travel. Baca astral projection lah. Soul travel ni keluar ruh, keluar daripada jasad lah, boleh kontrol keluar dari jasad. Kita ada cerita apa itu? Cerita putih kan ada hak gerak sen lah. Ni lah. Daripada cerita daripada benda ni lah. Soul travel dah. Pada akhir tahun 1995, Twitchell telah menubuhkan Ekanda Corporation dan juga Illuminated Way Press dan telah mendaftarkan kedua-duanya sebagai syarikat di California. Ekanda mula menjadi gerakan agama baru yang menekankan soal kerohanian. Walaupun begitu, Twitchell kerap kali menyebutnya sebagai ia adalah sains kuno yang memiliki perkaitan dengan sistem kepercayaan agama utama yang lain. Pada 17 September 1971, Twitchell meninggal dunia dah. Tiba-tiba meninggal dunia dah. Selain itu, agama Ekanda dipimpin oleh pengikut kanan Twitchell iaitu Harold Clem. Harold Clem mula memimpin Ekanda pada tahun 1991 dengan gelaran Mahanta, iaitu The Living ECK Master atau guru pembimbing spiritual yang hidup di dunia ini. Pada kala beliau dijuluki sebagai Nabi Moden, malah beliau juga ada menulis sebuah buku bertajuk Autobiography of a Modern Prophet. Merujuk kepada ajarannya, ramai pengikutnya mendakwa mendapat pengalaman secara langsung dengannya melalui mimpi dan meditasinya. Ekanda percaya kepada satu konsep makhluk ghaib spiritual yang membimbing manusia untuk membawa kepada pencerahan kerohanian. Makhluk ghaib spiritual itu dikenali sebagai Master Ekanda tidak. Konsep Master Ek menyamai dengan konsep Ascended Master lah, wali abdal, wali kutub ni. Di dalam ajaran Theosophical Society dah, yang menganggap sejak dari awal keadaan manusia sudah ada manusia-manusia kuno yang telah mencapai tingkatan kesedaran dalam kehidupannya dan dirinya itu telah bergabung dengan alam ni.
larut gabung dengan alam lah. Oleh kutub ke apa dah. Setelah mereka bergabung dengan alam, maka mereka juga boleh membimbing manusia. Ada gambar ni dah. Gambar buku berjuluk Autobiography of a Modern Prophet, tulisan Harold Clem. Dan beliau dianggap Nabi dalam Ekanda dah. Setelah mereka bergabung dengan alam, maka mereka juga boleh membimbing manusia yang ada sekarang ini secara kerohanian untuk membebaskan roh manusia ke tahap tertinggi. Gambar antara senarai master-master dalam Ekanda yang merupakan makhluk rohani yang akan memimpin sesiapa yang mahukan pencerahan. Ada gambar dia dah. Oh, gambar dia potok lebah kita apa ada dah. Janggut saja gambar. Ada juga tak ada janggut dia. Seperti kepercayaan kerohanian lain, Ekanda juga mempercayai bahawa roh dalam diri fizikal manusia adalah abadi, yang perlu diberi kesedaran sepenuhnya. Ini kerana roh manusia merupakan percikan yang terpisah dari Tuhan itu sendiri. Oh, tak ada. Tapi percikan itu ada. Oleh itu, roh seorang perlulah disedarkan agar ia dapat mengetahui bahawa hakikat jiwanya adalah abadi atau Tuhan sebenarnya. Hakikat roh dia, jiwa dia. Macam Nur Muhammad lah, titik saya Tuhan. Untuk mendapat kesedaran sepenuhnya itu, perlulah melakukan perjalanan bebas di dalam dimensi yang lain atau melalui perjalanan roh lah. Oleh itu, seorang itu akan mendapat pengalaman kerohanian secara peribadi sebagai cara paling semula jadi untuk kembali kepada Tuhan. Amalan itu dikenali sebagai soul travel atau perjalanan roh. Ikut cerita putih ada ni, soul travel atau perjalanan roh dengan mengalihkan kesedaran diri seseorang ke alam batin. Doktor pakar tiba je accident ke apa dah, ada cerita putih ni. Jadi dia masuk ke alam batin lah. Pada masa yang sama, mereka percaya elemen penting dalam melakukan soul travel adalah mantra. Ada jampi-jampi lah dah. Atau nyanyian tertentu perlu digunakan untuk memudahkan seorang meraih perkembangan kerohanian dalam dirinya. Ini masalah dah. Dia guna jampi mantra tertentu. Dia berasa masuk ke alam rohani lah dah. Alam arwah roh ke apa, sebenarnya dia masuk ke alam jin ni. Salah satu latihan rohani penting Ekanda adalah nyanyian Hu. Hu. Dan tarekat tasawuf ada Hu dah. Ekanda pun Hu, dia guna Hu. Dan mereka menganggap ia sebagai lagu cinta kepada Tuhan. Hu dah tarekat sufi super betul-betul dia. Ucapan Hu itu diungkapkan dalam sebutan bahasa Inggeris Hu atau Hu. Dalam nafas yang panjang dan tarik selama kira-kira setengah jam dah. Para penganut Ekanda menyanyikannya secara bersendirian atau berkumpulan. Mereka percaya bahawa nyanyian Hu dah mendekatkan seorang dalam keadaan sedar kepada makhluk pembimbing spiritual dah. Super dah tarekat tasawuf dah. Walaupun dia takwil macam Hu tu maksud gini. Masalahnya super dah. Masalah super dah. Ekanda mengajarkan bahawa pembebasan kerohanian dalam kehidupan seseorang itu adalah untuk mencapai realisasi diri, kesedaran diri sebagai roh dan realisasi Tuhan, kesedaran diri sebagai percikan Tuhan, berasa dia Tuhan lah dalam hidup seseorang. Matlamat nak jadi Tuhan belaka, nak mengaku Tuhan belaka. Sebab itulah tertera di kad keahlian Ekanda menyatakan tujuan Ekanda adalah untuk mengambil roh dengan jalannya sendiri kembali ke sumber ilahinya, sumber Tuhan dia. Kembali pada Tuhan lah. Roh dia tu kembali pada Tuhan dengan masuk dan sepihak Tuhan, percikan Tuhan. Bagi roh yang tidak mencapai tingkat kebangkitan diri, maka roh itu akan dilahirkan semula, reinkarnasi di alam, akan datang dalam fizikal yang lain dengan dibebani karma dari apa yang telah dilakukan. Jadi jadi anjing lah, jadi lembu lah, jadi kucing lah, dan macam-macam dah. Daripada macam dia denda dia lah atas dunia dulu. Ada the worlds of act God sukmat. Ada positif, ada negatif, ada self realization, ada God realization. Putih tapi guna istilah ni, istilah Hindu dah. Satnam alah purusha, alaya purusha, hukikat purusha, agam purusha dah, anam purusha dah. Jadi kita istilah ni pun Cina pun India dah. Gambar tingkatan kesedaran spiritual seorang mengikut Ekanda dah. Dalam Ekanda memiliki satu kitab suci penting iaitu Syariat Ki Sukmat. Syariat. Macam syariat Ki Sukmat yang bermaksud jalan abadi. Ia terdiri dari dua buah buku yang menceritakan makna dan tujuan rohani seperti yang tulis oleh Paul Twitchell.
Berapa kepercayaan utama yang diajarkan dalam syariat Ki Segmat? Nah, termasuklah perjalanan roh, soul travel, karma, reinkarnasi, cinta, cahaya, suara dan banyak topik kerohanian yang lain. Ahli Ekanda percaya bahawa Segmat adalah sumber yang tidak berkesudahan. Dari mana semua bentuk diciptakan dan bahawa arus suara mengalir keluar dari Segmat dan ke dimensi yang lebih rendah. Sumber yang tidak bersesudah Segmat ni. Jadi cerita pasal perjalanan roh lah, soul travel. Itulah kepercayaan dia lah. Habis dua agama dah. Pertama Scientology, yang kedua Ekanda dah. Kita pergi ketiga pula Silva Method. Cerita putih lakon ni. Ajaran Silva Method adalah satu bentuk program pembangunan diri dan meditasi yang dikembangkan oleh Joe Silva. Ajaran ini banyak tertumpu meningkatkan pengembangan fungsi minda yang lebih tinggi dan kemampuan psikik. Joe Silva merupakan warga Amerika Syarikat yang lahir pada tahun 1914 di Laredo, Texas. Pada zaman awalnya, beliau merupakan seorang pembaiki alatan elektronik. Beliau mula tertarik mengenai psikik dan hipnosis dengan mendakwa ia boleh membantu meningkatkan IQ apabila telah melakukan eksperimen kepada anak perempuannya dan rakan-rakannya. Lihat Encyclopedia of New Religious Movements, Routledge, New York, USA, halaman 591. Lalu beliau memulakan penyelidikannya mengenai rahsia gelombang minda bermula pada tahun 1944. Penyelidikannya itu meyakini bahawa IQ dapat dibangkitkan melalui kawalan mental gelombang alfa. Joe Silva banyak terpengaruh dengan ilmu penyembuhan alternatif, psikologi, falsafah Hindu dan dia juga mungkin terpengaruh dengan tulisan Norman Vincent Peale, Christian Science dan Koisma. Sehinggalah pada tahun 1990 beliau mula memperkenalkan ajarannya itu kepada umum, yang mana selain menawarkan kaedah untuk meningkatkan IQ dan membangkitkan kesedaran yang lebih tinggi dalam dirinya, dia juga mengembangkan kaedah penyembuhan. Berubah dah, tak bomoh dah. Kaedahnya ini mula disebarkan secara meluas dengan menawarkan teknik yang diperkenalkan beliau ke 107 buah negara dalam 29 bahasa. Lihat Encyclopedia of New Religious, Lion Publishing, Oxford, England, halaman 378. Malah kewujudan fenomena kumpulan yang praktiskan kaedah peningkatan minda ini, majoriti dari mereka bermula dengan ajaran Silva Method. Silva Method lah ajaran dia. Antaranya mereka katakan bahawa aktiviti gelombang otak alfa dikaitkan dengan tahap aktiviti mental, ketenangan, relaks, inspirasi, mempercepatkan penyembuhan, meningkatkan keupayaan pembelajaran dan ingatan. Pada tahun 1949, sekitar 6 juta pelajar yang telah menyelesaikan latihan asas program Silva. Lihat di buku Encyclopedia of New Religious Movement, Routledge, New York, USA, halaman 591. 6 juta. Joe Silva ada menulis sebuah buku berjudul The Silva Mind Control Method. Asas kepada setiap perkara yang diajar dalam Silva Method ini akan berteraskan pada amalan meditasi. Tapalah meditasi. Ini kerana kesan dari pengaruh kemasukan gerakan New Age ke Barat membawa satu fenomena baru, iaitu kepercayaan spiritualisme di kalangan masyarakat Barat. Bukan percaya ke agama, tapi percaya ke rohani itu, roh dia boleh bergabung dengan Tuhan. Yang mana amalan meditasi dan yoga mulai diterima baik di atas program membangkitkan kekuatan diri. The Silva Mind Control Method, Joe Silva. Sebuah metod mendakwa semasa bermeditasi, berapa perkara penting berlaku secara fizikal dan mental. Pada mulanya perlu fokus secara mendalam dan melepaskan dunia luar, mirip dengan tidur tetapi tanpa kehilangan perasaan sedar, atau bukan dalam keadaan tidur lah. Bukan tidur terus dia, tapi separa macam ada jugalah separa sedar, dipanggil dah minda separa sedar. Ini membolehkan otak beralih kepada frekuensi otak yang lebih stabil dan kuat yang disebut alfa dan theta, yang biasanya dicapai semasa tidur. Kemudiannya apabila frekuensi otak telah dikurangkan ke tahap alfa dalam keadaan berjaga, tidak tidur, maka seorang itu akan membawa minda bawah sedar ke tahap sedar, yang akan membolehkan dia mengawal dan memanfaatkan kekuatan minda bawah sedar. Kekuatan minda bawah sedar ni, orang motivasi boleh gunalah minda bawah sedar ni. Kekuatan minda bawah sedar. Praktis ini juga dikembangkan dalam program-program self-help dan motivasi untuk melatih seseorang menguasai mindanya. Habis itu dah. Yang ketiga dah. Kepak pula.
agama New Age ni. Byakuo Shinkokai. Byakuo Shinkokai ni. Byakuo Shinkokai adalah satu gerakan agama baru dari Jepun. Jadi asaskan oleh Masahisa Goi. Masahisa Goi. Agama ini berteraskan fahaman New Age dan memiliki pengaruh dari salah satu gerakan agama baru yang lain di Jepun bernama Seicho Nole. Gerakan ini popular dengan majlis doa dan tema May Peace Prevail on Earth. Masahisa Goi dilahirkan di Tokyo, Jepun pada tahun 22 November 1916. Walaupun bercita untuk berkarya dalam bidang muzik, beliau secara spontan tertarik pada bidang falsafah dan bimbingan kerohanian. Pada 1949, ketika Masahisa Goi berusia 33 tahun. Lepas pergi dunia ni, 1945 itu kalah dah. Dia telah mendakwa mengalami perasaan bersatu dengan Tuhan alam semesta. Melalui meditasi yang mendalam, beliau telah menerima pesanan semoga perdamaian berlangsung di bumi. Dan dari situ beliau percaya bahawa dirinya adalah jurucakap di dunia ini bagi mewakili Tuhan. Setelah itu beliau keluar dari Seko dan membawa pengaruhnya sendiri. Beliau berusaha untuk menyebarkan ajarannya kepada orang ramai dengan mengadakan ceramah tidak formal. Pada tahun 1955 beliau mula menubuhkan gerakan keagamaan beliau sendiri, iaitu Byakuo Shinkokai. Masahisa Goi percaya bahawa jika manusia memasukkan semua pemikiran dan usaha ke dalam doa May Peace Prevail on Earth, itu akan memberi kesan kesatuan dan positif bagi seluruh umat manusia. Kerana kata-kata itu sendiri membawa getaran yang tinggi dan harmoni yang akan menghubungkan manusia dengan universe, dengan alam lah. Allah tu Tuhan yang adil sekali bagi pokok ni lah. Masahisa Goi cuba membawa cara kreatif untuk menyampaikan mesej itu kepada pandangan umum pada tahun 1976. Beliau mengetengahkan area meletakkan pesan doa dan doa di tiang dan ia mula mendapat perhatian ramai. Tiang itu doa di tiang lah. Hal itu mendorong membawa kepada permulaan projek Peace Pole dengan tertulis perkataan May Peace Prevail on Earth dan disebarkan ke seluruh dunia. Seperti fahaman New Age yang lain, beliau begitu juga dengan kepercayaan Byakuo Shinkokai. Masahisa Goi percaya bahawa manusia adalah spiritual emanasi Tuhan. Nur Muhammad lah, titisan Tuhan, percikan Tuhan. Tuhan di sisi mereka disebut sebagai universe. Allah dah. Mereka percaya roh utama universe ni, universe Tuhan telah emanasi dia. Melimpah ni, emanasi ni ataupun titisan lah. Nur Muhammad lah, atau memancarkan darinya sehingga wujud hidupannya bersumberkan roh yang sama dia. Macam Nur Muhammad lah. Ajaran ini falsafah dulu lakon ni. Itu mereka mengimani bahawa alam semesta ini dihuni oleh Tuhan dan kuasa ketuhanan yang berkongsi sumber yang sama dia. Mereka juga percaya manusia hidup di dunia ini akan dibimbing dan dijaga oleh roh pembimbing dari alam yang lain yang wujud dengan memiliki hubungan saling bergantung antara satu sama lain dengan dunia. Jika dalam ajaran Theosophical Society, konsep ini dikenali sebagai Ascended Master dah. Wali Abda, Wali Kutub ke apa ni dah. Ascended Master dah. Ataupun gitulah dah. Dewa-dewa dah. Wali-wali kutub. Untuk berhubung dengan roh pembimbing itu, hendaklah dilakukan meditasi yang dalam. Sehingga roh diri individu itu merasai bergabung dengan alam sebagai satu dah. Gabung dengan alam. Gabung Tuhan itu gabung dengan alam maksudnya. Mereka membawa fahaman bahawa kata-kata, fikiran dan niat seorang itu membawa tenaga yang cukup kuat untuk mempengaruhi nasib semua makhluk hidup. Baca Law of Attraction. Sebenarnya serupa dengan Law of Attraction. Kata-kata, fikiran dan niat seorang itu kuat mempengaruhi nasib makhluk hidup lain. Dengan gagasan yang dibawanya May Peace Prevail on Earth itu, Masahisa Goi percaya bahawa medan tenaga cinta dan harmoni akan terpancar pada semua ciptaan yang mempunyai kesan positif dan penyucian terhadap kesedaran manusia. Gitulah cara ketauhid ke apa dah agama ini lah, cara nak jadi Tuhan belaka dah. Cuma semua cinta positif tu ada sama lah dah. Minda bos para sedar istilah je sama lah. Habis tu. Yang keempat ni, kelima pula. Ananaikyo dah. Ananaikyo adalah salah satu gerakan agama baru yang berasal dari negara Jepun juga. Jepun merupakan negara yang pernah berdirinya agama Shinto sebagai agama rasmi negara. Gerakan agama ini juga terinspirasi dari salah seorang tokoh gerakan agama baru, Omoto, yang bernama Deguchi Onisaburo. Nakano Yonosuke, 97 dah, hingga
1974. Merupakan pengasas pada ajaran Ananaikyo di Jepun. Nakano Yanosuke mula mendalami kebatinan Shinto dengan melihat pengamalan gerakan keagamaan yang berkembang di Jepun, yang dikenali sebagai Omoto. Dan pada tahun 1921 dia menyertai gerakan tersebut kerana tertarik dengan kepribadian Deguchi Onisaburo. 1871 hingga 1948 yang memimpin gerakan tersebut pada ketika itu. Nakano mula mempelajari teknik berinteraksi dengan roh yang merasuk. Shinkon Kinshi. Metode yang diperkenalkan oleh Honda. Honda Chikatsu 1822 hingga 1890. Nakano juga mendalami nilai kebatinan dari roh atau tenaga dari setiap perkataan. Koto Damagaku. Dan setelah itu dia mendakwa mengalami penglihatan ketuhanan pada zaman awal pemerintahan Showa di Jepun. Pada tahun 1932 hingga 1940, Nakano belajar pengajian roh atau pengajian sumber kepada kehidupan alam, Reigaku, mengikut metodologi Honda Chikatsu dari seorang murid Honda, iaitu Nagasawa Katsutate. Dan berdasarkan pengajian itu, Nakano mula mendirikan gerakan keagamaannya sendiri pada tahun 1949 yang dikenali sebagai Ananaikyo. 1949 lah, pakai Jepun. Mereka percaya bahawa alam semesta ini kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam lingkungan yang sama, atau monisma pentisma. Mereka percaya bahawa segala kehidupan dan ciptaan ini bermula dari satu sumber kuasa yang utama sehingga ia berperingkat-peringkat menjadi dewa dewi dan akhirnya menjadi manusia dan hidupan di dunia ini. Mula Tuhan, lepas tu jadi dewa dewi, lepas tu jadi manusia, lepas tu jadi hidup di dunia inilah. Daripada limpah Tuhan lah, percikan Tuhan, titisan Tuhan, dalam macam konsep Nur Muhammad lah. Konsepnya hampir sama dengan Brahman Atman Hindusme yang meyakini bahawa roh atau sumber segala kehidupan ini adalah berasal dari punca kuasa yang tidak boleh digambarkan dan diimejkan. Oleh demikian mereka percayai bahawa kesemua kehidupan ini hidup kerana memiliki roh atau sumber tenaga dari yang satu, sama ada dikenali sebagai Tuhan, universe atau energi, merujuk pada punca segala kehidupan alam ini. Aura, apa ada, tenaga, dalil lah, macam-macam lah. Shinto juga tersenarai dalam agama yang menyembah alam. Sebab itu mereka mempercayai terdapat beribu-ribu kami, beribu-ribu Tuhan lah, dewa yang disabitkan dengan makhluk seperti dewa ribut, dewi matahari, dewa bulan, dewa langit, dewa pokok dan sebagainya, kerana mereka mengimani bahawa alam ini adalah bahagian dari Tuhan. Universe atau energi yang sama lah. Itulah asas kepercayaan bagi Ananaikyo dan Omoto. Selain itu mereka percayai bahawa dewa boleh menurun atau merasuk di dalam badan manusia dengan melakukan beberapa ritual tertentu. Roh, wali abda, tok wali, ahli naubah, semua ni boleh menurun dan boleh masuk, merasuk, boleh jadi Tuhan lah. Dan itu mereka menganggap dia sebagai pengalaman spiritual berinteraksi dengan roh atau dewa. Sebab musahabat, setengah orang berhujah sebab musahabat juga bagi mereka ajaran sesat ni. Kafir ke apa dia. Tok wali tu jadi tepat metode hajat . Ananaikyo juga percaya bahawa dalam setiap perkataan itu mengandungi semangat atau roh yang tersendiri sehingga ia boleh mempengaruhi sekitar seseorang dan diri seseorang itu. Jika seorang itu bercakap perkara positif, maka getaran positif akan dihantar kepada universe dan ia akan mendapat apa yang diungkapkannya itu. Lepas tu balik lah. Macam law of attraction sebelum ni . Ini kerana mereka percaya bahawa roh dalam diri manusia adalah sama seperti universe yang merupakan ibu kepada segala sumber roh. Oleh itu, Ananaikyo menterjemahkan kepercayaan pada alam adalah Tuhan. Percaya ke alam itu Tuhan. Sesuai keimanan mereka dengan menubuhkan The Organization for Industrial, Spiritual dan Cultural Advancement, OISCA, untuk mempromosikan bumi hijau dan pertanian untuk menjaga alam kerana alam baginya adalah Tuhan. Dia kepak. Kelima pula dia. Agama kelima, agama New Age ni Falun Dafa. Falun Dafa atau Falun Gong adalah berteraskan dari kepercayaan dari amalan New Age juga. Mereka bergerak melalui konsep latihan kerohanian yang berupa suatu sistem latihan yang dapat memperbaiki moral, tubuh badan dan juga spiritual. Latihan itu dikenali sebagai Qigong. Macam Cina lah Qigong . Pengasas pada ritual Falun Gong atau Falun Dafa ini ialah Li Hongzhi, lahir pada tahun 1952 di China.
Li Hongzhi mula perkenalkan Falun Dafa secara rasmi di Changchun, China pada tahun 1992. Bagus ni. Bagus dia 1992 ni. Lihat encyclopedia, lihat 2004 Encyclopedia of New Religions, A Lion Book, England, halaman 265 ke 266. Gambar Li Hongzhi pengasas Falun Dafa ni. Terdapat elemen penting yang dikenali sebagai Falun Dafa iaitu Qigong. Qigong ni. Qigong merujuk pada amalan tradisional yang melibatkan pergerakan atau mengawal pernafasan. Menurut mereka Qigong, dulu ada cerita komik dulu, ingat kecil-kecil tu baca sama lah jadi Qigong ke apa ni. Dia perlu selalu katuk batu hacur tu. Macam tu lah. Menurut mereka, Qigong boleh diamalkan untuk meningkatkan kesihatan dan dijadikan sebagai profesion perubatan, jalan kerohanian atau sebagai komponen seni bela diri ni. Malah ia juga terkenal dengan keadaan penyembuhan kepada segala penyakit melalui ritual Qigong yang dilakukan. Dalam Falun Dafa juga terdapat kepercayaan mengenai ruh. Li Hongzhi mengatakan seseorang itu terdiri daripada roh purba. Roh adalah suatu makhluk yang sudah lama sedia ada. Sekiranya seorang itu meninggal, maka roh itu akan memasuki dalam jasad baru yang akan dilahirkan. Macam reinkarnasi ni. Sebab itu dalam Falun Dafa juga percaya pada konsep karma dan samsara. Iaitu percaya pada kelahiran semula dalam badan lain tetapi memiliki roh yang sama. Roh itu dikenali sebagai roh purba. Malah dalam buku Zuan Falun terdapat banyak konsep yang menceritakan mengenai pergerakan roh setelah meninggal manusia meninggal. Gitulah. Dia percaya duk main pusing-pusing ni. Allah tu roh. Allah tu adalah Tuhan, roh dia Tuhan lah campur kau dah. Jadi akan berkisah berpusing-pusing pasal ia rasa tak ada lah dikiranya benda tolong je lah. Pasal Allah tu manusia tu Allah, Tuhan pun Allah, roh pun Allah. Ni tu ajaran mereka ni. Ajaran ke berapa ni Falun Dafa ni? Kelima ni. Kena pula dah. Aum Shinrikyo. Apa je lah kan. Aum Shinrikyo agama baru dah. Dari amalan New Age yang diadu dengan agama Kristian dan Buddha, maka lahir satu kultus yang kontroversi di Jepun yang dikenali sebagai Aum Shinrikyo. Ni gagal dulu dah. Kultus ini menjadi terkenal setelah ahli mereka melakukan serangan maut di Jepun. Itu gas beracun di ketapi lah. Pengasas pada gerakan ini adalah Shoko Asahara atau nama sebenarnya adalah Chizuo Matsumoto. Masa mudanya dia banyak meluangkan masa untuk pelajari pelbagai konsep agama, bermula dengan astrologi dan taoisme. Kemudian Asahara mula mengamalkan amalan kebatinan barat, yoga, meditasi, ajaran kebatinan dalam aliran Buddha dan amalan kebatinan dalam aliran Kristian esoterik. Habis belajar. Pada tahun 1984, dia telah mendakwa dirinya mewakili Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari kiamat yang bakal berlaku. Dari situ dia mencipta satu kultus ajarannya yang akhirnya diberi nama Aum Shinrikyo pada tahun 1987. Dia membuka kelas ajarannya dengan diajar cara bermeditasi dan melakukan yoga yang ekstrim bersama pengikutnya. Lama kelamaan dia mula mendapat pengaruh yang besar di Jepun. Pada tahun 1992, Asahara menerbitkan buku Declaring Myself the Christ, di mana dia menyatakan dirinya jemaah Kris. Jemaah Nabi salah, jemaah Kris yang diutuskan Tuhan untuk akhir zaman. Dia mendakwa misinya adalah mengambil dosa orang lain untuk dia tangguh ke atas dirinya sendiri. Ni ajaran Kristian jadi modal dia. Dan dia mendakwa dapat memindahkan kekuatan rohani kepada pengikutnya. Dia juga mendakwa melihat konspirasi yang disebarkan oleh orang Yahudi, Freemason, Belanda, keluarga Raja Britain dan banyak lagi nampak. Dia menggariskan ramalan kiamat yang meliputi Perang Dunia Ketiga dan menggambarkan konflik terakhir yang memuncak dalam Armageddon nuklear. Untuk menguatkan ramalannya itu, lalu dia dan pengikut terdekatnya bertindak mencipta huru-hara untuk mendapatkan kepercayaan orang ramai bahawa apa yang dibawa olehnya itu sebenarnya merupakan sesuatu yang benar. Dia sendiri buat. Untuk selamat dari semua bencana itu, hendaklah mengikutinya atas dakwaan dirinya dibimbing oleh Tuhan. Pada masa yang sama berlaku tindakan dari kumpulan Aum Shinrikyo dengan melepas gas sarin. Gas beracun gas sarin beracun di subway bawah tanah di Tokyo pada tahun 1995. Sehingga menyebabkan 14 orang maut dan 1,252 orang mangsa tercedera. Dalang utama bagi serangan ini adalah Asahara sendiri. Dia sendiri. Shoko Asahara. Dia menyuruh pengikutnya membawa masuk gas tersebut dalam plastik yang dibungkus dengan kertas
lalu diletakkan di lantai train, lalu mencucuknya dengan hujung payung, sehingga menyebabkan gas beracun itu tersebar ke dalam gerabak tersebut. Hasil serbuan pihak polis ke pusat keagamaan mereka menemui makmal gas beracun dan pelbagai bahan kimia yang lain. Setelah 6 minggu berikutnya, lebih daripada 150 anggota kultus itu ditangkap kerana disabitkan dengan pelbagai kesalahan. Ini agak habis lah. Dulu unsur ni nak Aum Shinrikyo ni. Apa ni kena ketujuh lah dah. Energi bagwa dah. Agama energi bagwa lah. Agama New Age New Age ni ya. Energi bagwa atau body meditation adalah gerakan kultus yang berteraskan fahaman tenaga dalaman yang memiliki kaitan dengan tenaga alam semesta dah. Tenaga alam semesta lah. Aura, cerita ke apa, bobo ke apa dah. Guna alam ke apa dah. Tenaga alam semesta yang dikenali sebagai universe. Alam lah. Konsep energi bagwa itu dikatakan keseimbangan kekuatan yin dan yang. Aliran tenaga dan kehidupan di alam semesta. Mereka bergerak di atas promosi kesihatan dengan melakukan meditasi. Pengasas pergerakan ini adalah Jin Body. Beliau lahir di wilayah Hebei, China. Ketika berusia 6 tahun, keluarganya berpindah ke Qinghai, wilayah dataran tinggi yang dikenali sebagai kawasan yang kurang atau nipisnya oksigen. Akibatnya kesihatannya yang sudah teruk kini semakin merosot dan ibu bapanya mencari pelbagai cara dan rawatan untuk menyelamatkan nyawanya. Akhirnya mereka menemui seorang bekas lama, Sami tertinggi dalam aliran Buddha Vajrayana dan meminta tolong kepadanya. Tok Sami lah, minta tolong Tok Sami, keluarga dia minta tolong Sami dia. Sami lama tidaklah hanya merawat penyakitnya tapi juga mengajarkannya untuk bermeditasi dah. Cara apa? Bertapa dah. Pada masa itu dia mencari bahawa keadaan yang digunakan untuk menyembuhkan penyakitnya itu jauh melampaui pendekatan biasa dilakukan oleh tabib. Jika tabib menggunakan obat penahan sakit untuk mengurangkan sakit kepala, dia menggunakan tenaga ki, dalaman untuk menyembuhkannya. Setelah itu dia telah menguasai secara mendalam tentang ajaran dharma dan konsep hubungan alam dengan manusia. Dikatakan dia tidak hanya pulih sepenuhnya tapi juga memperolehi kekuatan penyembuhan khas. Konsep itu mulai diberi nama sebagai energi bagwa. Energi bagwa ya. Pada tahun 1991 dia dikenali sebagai master dalam intensif meditasi. Sejak itu dia telah mengajar dan memberi inspirasi kepada ramai orang di seluruh Asia. Metodologi Jin Body didasar kepada falsafah timur kuno, iaitu belas kasihan, pemahaman tentang hubungan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari alam semula jadi. Kesatuan roh dengan sumber kehidupan lah Tuhan. Seperti agama Buddha, energi bagwa juga tidak menekankan konsep ketuhanan lah. Akan tetapi mereka memahami kepada punca asas kebala tenaga roh adalah berasal dari Dao atau dikenali juga sebagai universe. Sama lah. Bukan Tuhan berasal Tuhan yang alim ni serupa. Universe itu dikatakan punca bagi segala kehidupan dunia ini berasal dari sumber tenaga atau roh yang sama saja. Mereka juga mengajar bahawa manusia dan alam ini juga memiliki tenaga roh dari bumi dan langit yang sama. Oleh itu mereka percaya pokok dan alam ini memiliki tenaga yang boleh berinteraksi antara satu sama lain. Lalu Jin Body memperkenalkan ritual dengan berjalan secara perlahan-lahan mengelilingi pokok. Dan tangan akan menghala ke arah pokok tersebut. Tawah pokok. Tawah pokok ni lah. Dia mendakwa dengan melakukan cara tersebut manusia dapat menyerap tenaga yang ada dalam alam untuk mendapat kesihatan yang baik dan kemampuan semula jadi dapat dipulihkan. Yang ada gambar aktiviti utama mereka adalah mengenai pokok sambil mengangkat tangan isyarat menyerap tenaga daripada alam. Manakala buku rujukan mereka adalah Energi Bagwa, The Sacred Code of Life, yang ditulis oleh Jin Body sendiri. Jin Body sendiri. Pengasah dia lah, Jin Body pengarasah dia tu, dia tulis. Buku ini membincangkan falsafah konsep energi bagwa dan yin yang. Jelas di sini bahawa akidah dan ajaran New Age begitu mudah membentuk kultus atau agama baru. Selain itu masih banyak lagi gerakan kultus dan agama baru yang lahir dari adunan fahaman New Age ini. Untuk berbahasa yang lebih mendalam dan membumi mengenai kultus New Age dan agama baru dalam konteks Malaysia, penulis membahas secara khusus fahaman gerakan agama baru yang telah bertapak di Malaysia dalam sebuah buku berjudul 60 Agama Baru di Malaysia. Ada buku lain je, 60 agama baru di Malaysia.
Habislah situ dah. Kita bicara bab new agama New Age ni. Kita selesai. Kita bicara kritikan Islamisasi New Age lepas ni lah dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika. Subhanakallah bihamdika. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.